Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis kita pada hari ini diserikan lagi dengan kehadiran tetamu istimewa iaitu yang berbahagia Dr. Zainal Abidin bin Haji Kusmin, Pendakwa Syariah Kanan, Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan. Beliau merupakan anak jati Pasir Panjang Sekincan, Selangor, pernah menjawat jawatan sebagai Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Mufti Selangor dari tahun 2001 hingga 2004. Seterusnya, beliau dilantik menjadi Hakim Mahkamah Syariah Sepang, Kuala Langat, Kelang, Kuala Pilah, Kuala Lumpur dan Putrajaya dari tahun 2005 sehingga tahun 2014. Seterusnya, beliau menjawat jawatan sebagai Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Dasar dan Penyelidikan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dari tahun 2018 sehingga tahun 2020. Hari ini, yang berbahagia Dr. Zainal Abidin bin Haji Kusmin akan menyampaikan ceramah yang cukup relevan dengan situasi semasa dan kepada audien yang cukup tepat, iaitu ceramah yang bertajuk Etika dan Tanggungjawab Penjawat Awam dalam Musim Pandemik. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, boleh dengar suara saya dengan baik? Boleh dengar Ustaz, jelas dan terang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Isyanuddin bin Husin, Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah. Yang berbahagia Dr. Mazura binti Mansur, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Idris Shah. Yang berusaha ketua-ketua jabatan, ketua-ketua seksyen, ketua-ketua unit, para pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan setiga-tiga rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita berada dalam perhimpunan pagi yang saya kira merupakan suatu program rutin, ya. Mungkin sebulan sekali ataupun mengikut kepada ketetapan yang dibuat oleh pihak tuan rumah. Alhamdulillah, namun pertemuan kita pada hari ini adalah secara maya, di mana ini juga merupakan suatu new normal dalam aktiviti ataupun kerja kita sebagai perkhidmatan awam ini. Pertamanya saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Rustia, pihak Politeknik Sultan Idris Shah juga yang telah pun sudi untuk menjemput saya untuk kita berkongsi dalam slot pagi ini, yang berkaitan dengan etika dan tanggungjawab penjawat awam dalam musim pandemik. Sebenarnya kalau melihat kepada title pendakwa ni, risau juga sebab isu berkaitan etika dan tanggungjawab ini sebenarnya lebih menjurus kepada integriti ataupun bahagian Jabatan Perkhidmatan Awam, ya, yang fokus berkaitan dengan bidang yang kita katakan etika ni, ya, ataupun integriti ni. Pun begitu sebenarnya, alhamdulillah, saya juga telah pun memberikan latar belakang saya yang kebetulan di jabatan saya juga saya diberi tanggungjawab untuk mengetuai unit integriti di Jabatan Pendakwaan. Jadi alhamdulillah, asasnya bolehlah kita berkongsi serba sedikit berkaitan dengan integriti ataupun mungkin berkaitan dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Alhamdulillah, sebenarnya saya sangat-sangat bersyukur dan juga dapat bersua dengan tuan-tuan yang mungkin diberi masa untuk tempoh 1 jam ini untuk kita berbicara ataupun saling berkongsi ilmu yang mungkin tuan-tuan juga lebih hebat ataupun lebih memahami tentang topik yang kita nak bincangkan ini. Ya. Cuma dalam prinsipnya fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau kita berbalik kepada prinsip untuk kita ingat mengingati, ya, sekurang-kurangnya kalau kita tahu, ya, kita boleh untuk untuk ingat mengingati, refreshkan semula tentang apakah dia tanggungjawab kita sebagai penjawat awam, ya. Alhamdulillah,
Ya, yang pertamanya kita lihat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita merupakan manusia ataupun insan yang dipilih, yang telah ditentukan untuk menjadi penjawat awam. Ya. Saya kira tak terjejas kot dalam musim-musim COVID-19 ini, yang barangkali kalau kita melihat kepada suasana sekarang, ya, musim-musim pandemik ini, kita lihat peratus, kita lihat jangkitan, kita lihat mereka yang positif sangat merisaukan kita. Ya, melebihi daripada 12,000, 15,000. Ya. Jadi banyak ramainya yang terlibat. So hari ini kita berada dalam situasi seolah-olahnya lah, kalau saya saya berada di Bandar Baru Salak Tinggi Sepang ni, kalau kita tengok dalam kita punya radar ni, berapa jangkitan yang berada di sekeliling kita, kita boleh nampak di situ. Seolah-olah ni kita berada dalam kalau saya teringat filem tu, filem zombie. Filem zombie ni maknanya ada orang yang kena jangkitan ni, dia akan merayap nak mencari siapa yang akan jangkit pula. Jadi macam kita ni berada dalam zon zombie lah. Ya. Tapi dalam keadaan gitu, setelah sekian lama kita berada pada zon ini, kita terpaksa menerima hakikat bahawa kita harus menjadikan zombie itu kawan kita, ataupun kita kata COVID ini sebagai kawan kita yang kita kena hidup bersama dengan mereka. Nampak gayanya dalam situasi sekarang, bahawa kita barangkali proses untuk menjadikan pandemik COVID-19 ini akan berakhir, wallahu a'lam setakat mana ada jangka masanya. Tapi kalau melihat kepada potensi keadaan yang sekarang, barangkali akan memakan masa yang sedikit lama, insya-Allah. Apapun, mudah-mudahan kita terus bersemangat menjalani kehidupan kita sebagai seorang penjawat awam dan sebagai manusia khususnya. Sebagai manusia yang kita terus melalui fasa kehidupan ini, dalam keadaan mungkin diuji seperti ini, dan juga kita lihat tentang berita-berita kematian. Sahabat-sahabat kita yang dipanggil ke hospital, yang dijemput ke hospital, Allah ya Karim. Kita sangat-sangat bimbang. Hari ini orang dah kata kalau ke hospital ni pun, kalau boleh ada yang nampak-nampak simptom itu, duduk kat rumah je lah lebih selamat. Sebab hospital juga hari ini nampak dia punya wabak itu semakin meluas, menjadi yang kita kata juga sebagai kluster pula dah. Tetapi itulah suasananya yang kita berdepan, dan bukan hanya di Malaysia, tetapi seluruh dunia yang menghadapi situasi yang begitu. Apapun, kita harus life must go on. Perjalanan hidup kita ni kita teruskan. Jadi yang sebagai penjawat awam, teruslah sebagai penjawat awam. Sebagai ayah, mungkin kita ada keluarga, mungkin dalam situasi itu kita terus menjalani kehidupan kita itu mengikut kepada posisi kita. Dalam perkhidmatan awam sebagai tanggungjawab. Adapun sebagai ibu dan ayah, kita bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak kita, keluarga kita, dan mungkin jiran-jiran kita. Mungkin kalau kita berada dalam masyarakat, kita akan terlibat dengan urusan-urusan masyarakat untuk membantu mereka. Juga memahami supaya tidak berlaku jangkitan ataupun kita memutuskan rantaian itu. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya bersama saya ni ada lebih kurang dalam 30 slide barangkali kot, tapi kita cerita sambil-sambil santai lah. Mungkin 1 jam ni kalau saya bercakap seorang dan saya tanya dengan urus dia semalam, kita tak ada soal jawab. Jadi maknanya saya suap saja, saya cerita saja apa yang ada. Jadi soal-soal jawab kita boleh PM tepi. Kita PM tepi. Okey, kita lihat. Kita faham. Ustaz, kalau tukarkan slide tu kepada slideshow dulu terlebih dulu boleh Ustaz? Maaf. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita slideshow supaya jelas. Okey. Baik. Okay. Jadi kita lihat itu tentang ini adalah poster yang dikeluarkan oleh pihak urus dia sendirilah. Okey, ini adalah tajuk yang kita akan bincangkan, etika penjawat awam, dan secara umumnya itulah saya punya latar belakang saya sebenarnya ialah di Politeknik Sultan Idris Shah ni di daerah Sabak Bernam. Saya sebenarnya sangat-sangat sinonim dengan Sabak Bernam ni, adalah satu daerah saya lah. Yang keduanya sebenarnya Politeknik Sultan Idris Shah ni sebenarnya dia berada di Parit Baru Sabak Bernam. Sebenarnya Parit Baru Sabak Bernam tu adalah suatu kawasan ataupun satu tempat yang dinamakan kira macam dah penghujung negeri Selangor dah. Dan di situ adanya satu balai cerap negeri Selangor. Itu dia.
Balai Cerap Negeri Selangor itu adalah di bawah selian Jabatan Mufti Negeri Selangor. Sebenarnya saya dalam semasa berkhidmat di Jabatan Mufti dulu, saya terlibat secara langsung dengan proses pembinaan Balai Cerap itu. Dan kalau kita lihat fungsinya itu sangat rapat dengan aktiviti untuk aktiviti falak ataupun mungkin kajian-kajian astronomi yang kita boleh melihat kepada alam cakrawala ni, dan saya kira itu sangat-sangat rapat dengan saya. Sebab itu saya juga tidak begitu asing dengan Parit Baru Sabuk Pernam ini, dan berasal daripada Sekincan Sepanjang ni dan berketurunan Jawa lah, alhamdulillah. Okey, kemudian kalau kita berbincang berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, mungkin sebagai suatu penjelasan berkaitan dengan etika ini, mungkin kita nak jelaskan juga berkaitan dengan maksud etika ini. Bermaksud tanggungjawab atau tingkah laku profesion terhadap masyarakat seorang anggota perkhidmatan awam, berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seorang pekerja dalam kerajaan. So kalau kita berbalik kepada maksud etika ini, dan sebenarnya etika dan nilai ini suatu perkara yang dia sangat-sangat rapat. Ini sebab etika itu adalah merupakan bagaimana cara ataupun kita sebutkan sebagai perlakuan dia, ya, prinsip dirinya dalam berdepan dengan masyarakat ataupun melaksanakan satu tanggungjawab. Ya, dan kalau kita kata kita sebagai penjawat awam, maka kita ada etika sebagai seorang penjawat awam. Ya. Kalau kita kata kita ni sebagai seorang Islam, kita juga perlu ada etika sebagai seorang Islam. Ya, kalau kita sebagai seorang guru, kita juga perlu menjaga etika sebagai seorang guru. Maka etika ini yang kita kata sebagai satu bentuk tingkah laku ataupun prinsip yang ada pada diri seseorang itu, ya, untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Okey. Kemudian kalau kita lihat juga etika ini sebenarnya dalam prinsipnya merupakan elemen penting lah dalam kehidupan manusia, dan kita akan dipandang mulia. Ya, dengan adanya etika ni, orang yang beretika ni dia akan dipandang mulia, dihormati, dan adanya juga akan sentiasa menjadi rujukan masyarakat. Sebab saya nak sebutkan juga dalam isu etika dan nilai ini, kalau kita berbalik kepada prinsip, ya, kalau manusia ini sebenarnya dia berfungsi baik ataupun adanya suatu nilai adalah apabila dia punya dirinya, intipati dalam dirinya. Sebab itu kalau kita berbalik kepada manusia ni, kalau sekiranya tidak mempunyai nilai ataupun etika dirinya, barangkali kita akan lihat dia tidak ubah seperti mana manusia yang tidak mempunyai nilai diri. Jadi kalau kita berbalik kepada maksud nilai dan etika ini, tapi maknanya satu nilai dan satu lagi etika ni, kalau kita berbalik kepada prinsip tadi lah. Ya, jadi dia dinamasikan sebagai amalan baik ataupun prinsip yang dipraktikkan dalam kehidupan. Satu tadi dah nilainya baik, nanti kita akan tengok maksud nilai pula. Kemudian etika ni bagaimana dia mempraktikkan kehidupan, bagaimana dia terjemahkan nilai yang baik tadi dalam bentuk etika, cara, ya, perlakuannya, percakapannya, bentuk cara bersahabatnya. Maka itulah juga etika-etika yang perlu dikekalkan sebagai perkara yang baik. Yang kita sebutkan tadi, kalau kita berjumpa dengan ada majikan, ada ketua, kalau kita sebagai etika sebagai seorang ayah, bagaimana hormat dengan anak, ataupun barangkali kalau kita etika juga sebagai seorang anak, bagaimana kita pula dengan ibu dan ayah. Maka etika-etika ini sebagai yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan harian, ya. Sebab itu bila disebutkan mempunyai satu cabang yang luas pengertiannya, merangkumi seluruh bidang pendidikan. Kita pendidikan, mungkin politeknik ini nampaknya menjurus kepada bidang pendidikan, ya, sebagai seorang guru, ya, jadi guru-guru ataupun kita kata pendidik, mereka menjadi contoh kepada anak murid. Maka dia kena menjaga etika itu. Ya. Kemudian seorang peniaga kena juga sifat-sifatnya kejujuran banyak, ya, yang kalau kita berbalik kepada maksud etika ini. Dan juga hubungan kemasyarakatan, hubungan antarabangsa. Maka banyak yang kita nak sebutkan tentang soal etika dalam kehidupan ini. Kemudian kalau kita berbalik kepada prinsip pula nilai, kita memberikan suatu perumpamaan. Kalaulah kita kata satu botol, kita kata kita letakkan dengan suatu air. Kalau kita letaklah air apa, air bergas. Air gas, ya.
air gas ke apa yang mungkinlah sebagai satu contoh, ya, dengan satu botol air kosong. Mungkin botol yang sama tetapi dalam erti kata harga yang berbeza. Jadi apa yang orang akan nilai? Sebab isi kandungan botol itu. Kalau kita kata air yang bergas barangkali lebih mahal berbanding dengan air yang kosong. Walaupun dari sudut kesihatan air yang kosong itu lebih mahal harganya berbanding dengan air gas. Sebab air gas itu barangkali banyak sumber-sumber penyakit. Tetapi dari sudut nilai perniagaan, maka kita akan lihat bahawa air yang ada air bergas maka lebih mahal. Kalau makin mahal harga airnya tu, makin mahal lah dia punya nilai. Jadi samalah juga seperti mana manusia. Bila kita berbincang berkaitan dengan manusia, nilai manusia itu dia akan berubah-ubah. Ia mengikut bagaimana kita mengisi dalam diri kita. Ya, kalau kita berbalik kepada prinsip bila manusia itu semakin bernilai dengan ilmunya, dengan tingkah lakunya, dengan akhlaknya, maka nilai-nilai itu yang akan menjadikan seseorang itu menjadi bernilai kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat sifat perilaku ataupun perilaku, kepercayaan ataupun pegangan mempengaruhi tingkah laku seorang, bertindak mengikut pemilihan berdasarkan nilai-nilai utama dalam masyarakat. Maknanya seseorang itu juga boleh dikira sebagai bernilai apabila dia bertindak rasional, ya, dalam nak melakukan sesuatu perkara. Ya, cuma kadang-kadang hari inilah, ya, kadang-kadang orang kalaulah kita kata orang ini walaupun dia tak pandai dari sudut akademik, tapi dia ni bijak, pandai dalam berdepan, dia PRO dia bagus, orang nampak dia tu pandai, dia tu bijak. Berbanding kalau orang yang yang berilmu tapi dia tidak berakhlak, tidak mempunyai nilai, orang akan lihat tentang kebodohan dia. Jadi ini yang kadang-kadang hari ini banyak berlaku. Sebab itu kena jaga juga kita punya nilai diri kita ni. Kadang-kadang kita nak sebutkan biar nampak pandai walaupun kita tak pandai. Biar nampak pandai. Jangan pandai tapi orang nampak kita tak pandai pun satu hal juga. Jadi biar kita ni menunjukkan bahawa kita bernilai walaupun kita sebagai staf kaki tangan bawah. Mungkin dalam penjawab awal ni kita ada grade-grade dan seumpama ni. Dari sudut itu kalau kita lihat mungkin orang yang pembantu rendah seumpamanya, ya, ataupun sebagai tukang kebun ke cleaner dan seumpamanya, barangkali kita tak nampak itu mereka tu, tapi kalau sekiranya mereka punya nilai diri mereka, kita akan nampak suatu perbezaan. Dia mempunyai nilai diri. Berbanding kalau sekiranya pula kita sebagai orang yang terlibat dengan pengurusan, kita juga orang yang mempunyai grade yang tinggi tetapi kita tidak bagaimana nilai. Sebab itu dalam isu nilai ini, ilmu, kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan merupakan nilai-nilai utama dalam masyarakat. Orang akan melihat begitu, ya. Jadi ini juga sebenarnya bergantung kepada penerimaan. Ini kalau kita berbalik kepada tafsiran daripada Institut Tadbiran Awam 1991 lah, nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. Itu adalah merujuk pada definisi nilai. Baik. Saya nak berbalik kepada dalam Islam. Ini kita berbincang dari sudut, ya, fokus berkaitan dengan Islam sebagai agama, ya, yang kita lihat sebagai agama yang menyeluruh, ya, agama yang sempurna dari sudut banyak perkara. Ya, kalau kita melihat kepada soal nilai ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan. Ya, kita berbalik dalam surah At-Tin, ya, ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah sebutkan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Ya, Allah memberikan suatu pengakuan bahawa manusia ni sebenarnya telah dijadikan sebagai manusia yang terbaik. Yalah, kalau kita berbanding dengan makhluk, maknanya apa yang ada di alam dunia ni lah, nak berbanding dengan makhluk-makhluk lain, pokok, ikan, haiwan, kan? So maknanya Allah menyatakan bahawa kita ni adalah merupakan yang sebaik-baik kejadian. Tetapi kalau kita sambung ayat itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Tetapi kalau kita berbalik pula kepada ayat seterusnya, tetapi Allah akan kata kemudian summa radadnahu asfala safilin, tetapi Allah akan tukarkan dia, letakkan dia kepada kedudukan yang paling rendah pula sekiranya manusia tidak menggunakan nilai yang ada pada manusia. Jadi nak saya sebutkan tadi, manusia ni kalau sekiranya dia tidak mempunyai nilai, dia akan lebih kurang sama macam haiwan pula dah. Tuan-tuan, ya. Jadi sebab itu manusia ni dia kena beza. Kalau sama manusia pun, tapi kadang-kadang dia punya sifat dia, nilai dia sama macam haiwan pula. Ini satu bagaimana Islam memberikan suatu bentuk perumpamaan yang begitu. Maka kita kena jaga
Allah dah meletakkan bahawa kita adalah merupakan sebaik-baik kejadian. Baik. Kemudian yang keduanya, kalau kita lihat di dalam ayat yang seterusnya, dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah menyatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah berikan mereka menggunakan pelbagai kenderaan di darat dan laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita berbalik kepada prinsip kemuliaan manusia itu, Allah juga telah pun mengakui, ya, Allah memberikan suatu perakuan kepada manusia bahawa kita merupakan suatu makhluk yang dimuliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan, maknanya kita ni sebagai pentadbir kepada dunia ni lah manusia kan. Haiwan kita boleh jadikan tunggangan, binatang-binatang kita jadikan lauk pauk kan. Begitu hutan pun kita boleh kuasai, pokok-pokok kita boleh cantas suka hati kita kan, sebab manusia bertadbir, ya. Dan di situlah merupakan satu kelebihan yang berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita seolah jadi bertadbir, tapi kalau kita salah mentadbir, kita pula menjadi perosak kepada haiwan, kita merosak kepada alam, maka sebenarnya secara tidak langsung akan boleh menyebabkan kemuliaan manusia itu akan turun darjatnya kepada orang yang menghinakan. Daripada kemuliaan akan jadi satu kehinaan. Baik. Seterusnya lagi, kalau kita lihat dalam ayat ini ialah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat seterusnya saya cuba nak balik semula kepada prinsip, ya, manusia ni. Tadi kita lihat ni dalam Al-Quran Allah sebutkan bahawa manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Ya, kemudian dalam sebaik-baik kejadian itu pula ditambah pula lagi dengan suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia ini. Ya, satu kita kata tadilah daripada kemuliaan, kemudian kelebihan yang ada pada manusia. Kemudian dalam keadaan kita sama-sama manusia ni, kita sama-sama manusia. Tak kira lah sama ada manusia di Eskimo ke, sama ada manusia yang memang duduk dalam hutan ke, sama ada manusia yang berada di mana juga pelosok sebenarnya. Ya, kita tidak ada beza di antara orang berkulit hitam, orang berkulit putih, orang yang apa-apa juga bangsa. Kan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sebenarnya prinsipnya ialah Allah sebutkan memang dah Allah jadikan tu berbangsa-bangsa itu menjadikan satu fitrah. Ya? Kalau kita kata pergi ke Afrika, kita tengok Allah, orang dia begini. Kalau kita pergi ke Uzbek, orang dia macam ni. Macam-macam bentuk dan pelbagai. Tetapi Allah meletakkan suatu nilai kat situ, ya tuan-tuan, ya, bahawa nilai yang ada pada manusia itu ialah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya nak sebutkan ini sebenarnya sebagai permulaan sebelum kita nak bawa kepada cerita berkaitan etika tanggungjawab ni. Ya, sebab kita nak meletakkan bahawa diri kita ni sebenarnya bernilai. Nilai-nilai inilah yang sepatutnya kita kena jaga, dan itulah yang disebutkan oleh Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam nilai, maknanya di situlah yang kita nak kaitkan dengan sifat takwa. Ya, dalam nilai itulah sebenarnya nilai-nilai itu wujudnya dalam perkataan takwa. Jadi kita nak kaitkan tadi. Jadi soal nilai ini, bagaimana kita lihat ni, apabila seorang itu yang bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang takut kepada Allah SWT, maka secara tidak langsung dia akan memastikan dirinya itu bernilai. Itu yang kita nak sebutkan ni. Jadi perbezaan dalam macam-macam manusia pun sebenarnya tak ada beza. Tak kira orang kayangan ke, orang marahin ke, orang bawah tanah ke, atasnya. So maknanya nilai yang dilihat oleh Allah SWT sebagai pencipta, dia akan melihat kepada siapakah manusia itu yang memahami, yang tahu tentang dirinya, yang faham tentang dirinya, tentang asal usul kejadiannya. Jangan kita sebutkan tadi sebagai akramakum indallahi atqakum. Okey. Baik. Kita masuk pula kepada topik kerja lah. Jadi bila kata kita dah sebagai manusia, kita dah ada satu kemuliaan, kemudian Allah berikan pula satu kelebihan bagi mereka yang bertakwa ni, ataupun orang yang mempunyai nilai-nilai ni, maka kita lihat pula kepada
kehidupan kita yang sekarang ini. Maka kita lihat tentang kerja. Jadi salah satu dalam bentuk-bentuk nilai manusia ini, dia kena bekerja. Dia kena bekerja. Jadi kadang-kadang orang ni ialah kena berusaha untuk bekerja. Sebab untuk menyara kehidupannya, supaya nilai dirinya itu nampak ada kelebihan, ada apa yang kita kata ada suatu perbezaan. Contohlah kalau kita kata haiwan, kucing, kan, kalau kita tuan-tuan ada kucing, dia ada kerja tak tuan-tuan? Ada kerja kucing. Dia relax je kat rumah. Kita tengok kita bagi makan, lepas tu dia tak makan, dia dah bagi lepas kenyang, apa yang dia buat? Dia main, lepas tu nanti kok tengah hari dia datang lagi kat kita, dia kata, bos, makan tak ada ke bos? Contoh begitulah lebih kurang kan. Jadi maknanya dia tak ada kerja. Tapi kita ni sebagai manusia, kita kena letakkan suatu nilai bahawa kita perlu bekerja. Sebab itu dalam istilah ini, merupakan suatu aktiviti dalam bentuk usaha perkhidmatan sama ada menggunakan tenaga atau fikiran bagi mendapatkan gaji, upah, allowance ataupun ganjaran. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk kita melangsaikan tanggungjawab kita. Kan? Kita kena, kalau kita bekerja, kita berusaha, kita dapat gaji, kita dapat upah, maka di situlah kita boleh menyara kehidupan kita. Kita boleh bertanggungjawab pula kepada orang lain. Kita nak bagi kepada orang lain ke, kita nak sanggung kepada anak isteri kita ke. So maknanya kita dapat suatu kekuatan, ada apa yang kita katakan kelebihan kepada diri kita sebab kita mempunyai gaji ataupun pendapatan. Maka secara tidak langsung kita kena berusaha. Jadi alhamdulillah kita ni yang saya sebutkan tadi, kita ni telah pun dipilih. Saya kira kaki tangan awam sekarang ni yang paling stabil lah, sebab belum lagi di peringkat wallahualam kita pun tak tahulah, harap-harap tidaklah sampai nak dibuang kerja ke ataupun seumpamanya. Tapi kalau kita lihat bagi perkhidmatan yang lain, kita cuba kita renungkan kepada rakan-rakan kita yang kita nak sebutkan tadi berkaitan dengan mungkin rakan-rakan kita ni yang terlibat dengan kerja-kerja sama ada di peringkat servis ke, peringkat kebersihan ke seumpamanya, maka kita akan jumpa rakan-rakan kita ramai yang mungkin dibuang kerja ataupun yang tak kerja sekarang ni. Jadi satu kesulitan, ya. Baik. Terusnya ialah kalau kita berbaliklah kepada prinsip pegawai ni, kita berbalik tadi sebagai kerja, kita pula dari segi tafsiran mengikut peraturan perkhidmatan awam ni, kita sebagai pegawai perkhidmatan awam, ya. Maka di situlah kita yang sedang dilantik, sama ada tetap ataupun kontrak yang melantik kita, ya. Okey, jadi dalam situasi ni kita lihat siapa yang melantik kita lah, tak kira lah sama ada federal ataupun barangkali tengok kepada siapa yang melantik kita. Kalau dari segi tafsiran punca kuasa kita ni dilantik, sama ada kita di bawah pentadbiran negeri ke, dilantik oleh negeri, ataupun barangkali oleh badan-badan berkanun ataupun pihak berkuasa tempatan. So maknanya ada yang kita nak sebutkan tadi berkaitan dengan siapa yang melantik kita tu yang penting. Ya, maknanya kita bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja tersebut. Siapa yang melantik kita, ya. Okey. Kemudian saya nak berbalik pula dalam konsep kita bekerja tadi. Saya cuba nak kaitkan dalam soal dalam Islam, supaya kita rasa bahawa kerja kita itu ada nilai. Tadi orang nak nilai. Kemudian kalau kita nak buat kerja pula, pastikan bahawa kerja kita itu mempunyai nilai yang ada nilai dari sudut agama, dari sudut manfaat kepada orang lain, ataupun lebih lagi berkaitan dengan soal dalam Islam itu sendiri, soal dosa dan pahala. Ya. Balik semula kepada soal konsep bekerja dalam Islam ini, ialah kita sebutkan bahawa bekerja itu merupakan suatu kewajipan dan bertanggungjawab kita untuk memastikan kerja-kerja itu adalah kerja yang halal. Ini kita nak kaitkan tadi. Kita mungkin tuan-tuan yang berada di politeknik, saya kira ini adalah tugas-tugas yang sangat-sangat mulia. Sebagai seorang pendidik ni, membentuk anak bangsa, saya kira merupakan suatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Dalam Islam, kalau sekiranya kita menjadi seorang pengajar, pendidik, kemudian kalau sekiranya anak didik kita itu mencontohi kita, dia memahami apa yang kita kata, lalu dia beramal. Contohlah kalau kita kata, kita ajarkanlah dalam selain daripada subjek-subjek tertentu inilah, ya, kita ajarkan dia, kamu sebagai seorang anak murid kena hormat ibu bapa, kamu kena hormat dengan guru.
Ya, kamu kena menjadi orang yang sentiasa bekerja sama. Dalam keadaan kita bercakap begitu, kita mendidik anak-anak didik kita, lalu mereka beramal dengan bekerja sama. Mereka menjadi orang yang sangat-sangat mudah untuk diberikan tugas membantu orang lain. Dia kata sebab saya dengar cikgu saya cakap. Contoh kan. Jadi bila mana dia beramal seperti itu, dalam Islam kita lihat itu merupakan suatu share pahala yang kita sebutkan dia menjadi suatu rantaian yang sangat panjang. Okay. Itu yang dikatakan sebagai jariah. Jariah. Ya, yang kita kata sebagai jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi saya nak berbalik kepada konsep kerja Islam sebagai contoh tadilah, kalau kita berbalik kepada politeknik, mungkin saya kira sebagai pendidik ini saya kira itu adalah merupakan kerja-kerja yang mulia. Sebab itu dalam soal pekerjaan ini ada juga manusia yang hari ini dia menjadi kerja tetapi kerja yang tidak diiktiraf. Ini kerja merompak ni. Kerja dia ialah kerja meragut. Bukan meragut rumput, dia meragut baik tangan, meragut macam-macam, dia meragut. Ya, hari ni sekarang ni musim-musim Covid ni, Allah. Dia depan tang lepa. Kadang-kadang pintu tak kunci ke, pagar tak kunci ke, dia boleh masuk. Jadi kita sangat-sangat risau itu. Jadi ini kadang kerja-kerja yang yang tidak halal lah. Okey, maksudnya kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dari segi hukum syar'ah. Itu saya nak sebutkan tadi. Dalam Islam kita mengambil tanggungjawab bahawa ia mestilah memastikan tidak bercanggah dari segi hukum syar'ah. Sebab itu bila kita nak kaitkan dengan soal ibadat ini kerja yang kita buat ini dia tidak boleh bercampur dengan kerja-kerja yang tidak patuh syarak. Kan? Tak patuh syarak ni nanti kita sebutkan juga. Baik, kalau kita lihat bekerja sebagai satu kewajipan seorang hamba kepada Allah SWT, kita balik wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah SWT serta orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan ghaib. Ya, akan perkara-perkara yang gaib, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka setiap benda ni, setiap kerja ni tuan-tuan, dia dalam Islam kita kena lihat bahawa kerja kita ni bukan hanya selesai kat dunia saja. Sebab itu kita sebagai orang Islam, kita meyakini bahawa adanya hereafter, adanya hari akhirat. Bahawa selepas kita bukan selesai kat dunia saja. Selepas nanti kita meninggal, mati, akan ada satu lagi hari yang dipanggil hari kebangkitan. Inilah yang kita kena akui, kita kena iman, kita kena percaya. Ya, dalam Islam kita meletakkan itu. Sebab itu sebagai orang Islam, dia kena meletakkan bahawa dia bukan boleh senang-senang aja hidup atas dunia ni. Sebab ada satu lagi kehidupan yang akan datang. Tetapi kalau mungkin ada mereka yang melihat kepada kehidupan atas dunia ni selesai. Dia kata tak ada lagi kehidupan yang dia tak percaya dengan kehidupan yang akan datang. Mungkin kat situ mereka akan gunakan dunia ini dengan sepenuh hati. Sebab mereka merasakan bahawa tidak akan ada hari kebangkitan. Tetapi orang Islam, kita meletakkan bahawa akan ada suatu hari kebangkitan. Hereafter. Itu yang dipanggil Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Siapa yang buat baik atas dunia ni, satu ketika nanti dia akan dibalas. Sama ada dapat syurga ataupun neraka. Hell ataupun kita kata paradise. Kan itu adalah dari sudut itulah. Ya. Sebab itu dalam ayat ini saya nak sebutkan juga ialah berkaitan dengan akan dibangkitkan ya, alimul ghaibi wa syahadah ni akan diperhitungkan setiap benda yang kita laksanakan. Okey. So maknanya kalau kita berbalik kepada prinsip kerja sebagai ibadat itu kesungguhan yang dilaksanakan untuk manusia untuk mendapatkan upah dan ganjaran. Kemudian sama tadi kita kata masuk kerja. Kemudian ibadat itu bermaksud kepatuhan dan ketaatan kita, ketinggian kekuasaan Allah Taala. Kita berbalik tadi konsep ibadat itu ialah patuh dengan taat, iaitu berbalik kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda ni kita akan tengok kepada ada yang menilai kita, Allah. Ya, sebab itu dalam setiap benda yang kita nak kaitkan dengan ibadat ni, so kita kena kaitkan dengan Allah. Ya, maknanya kalau kita kata integriti, nilai diri, siapa yang nak memerhatikan kita? Kan, kalau kita hari ni kita melihat contohnya ada kamera. Kan, letak tempat punch card tu ada kamera. Maka kita beriman dengan kamera, kita kata ayo ini kamera ini kalau aku punch kat orang lain ni dia akan nampak ni. Contoh begitu kan. Kita takut dengan kamera. Tapi sebenarnya kalau memang dia punya nak kaitkan dengan ibadat, ada kamera ke tak ada kamera, aku kena jujur bahawa aku kena
aku kena punch kat ikut batu yang seumpamanya. Itu maksudnya Allah itu sebagai kamera yang paling Allah sebagai maha melihat, yang melihat daripada bentuk apa yang kita buat. Itu nak kaitkan dengan soal ibadat tadi. Okey. Kemudian kerja sebagai ibadat pula ialah tugas untuk tanggungjawab untuk meraih pendapatan dan kerajaan Allah SWT, sebab dia nak kena kedua-duanya. Jadi integriti itu dari sudut manusia dan juga kepada Tuhan pencipta. Hari ni contoh kalau kita kata dengan anak-anak, mungkin kadang-kadang anak-anak ni depan mak ayah pijak semut tak mati. Kan? Ya, lebih lembut, gigi dia lebih lembut daripada lidah. Dia cakap macam tu. Sama juga macam anak-anak murid kita pun kadang-kadang depan cikgu, Allah yang karim, kita kata bagus budak ni. Tapi kalau kita tanya pula latar belakang dia, kat rumah macam mana? Dia dengan kawan-kawan macam mana? Kita tengok macam tu. Semaknanya kita lihat kat situ kadang-kadang bentuk nilai itu yang perlu diberkukuhkan. Sebab itu kalau kita berbalik dengan soal ibadat tadi, kita akan kata tak boleh lari. Depan manusia ke, belakang manusia ke, ya, dalam gelap ke, atas bukit ke, bawah bukit ke, dalam tanah ke, dalam air ke, semuanya sama. Ini sebab Allah Maha melihat. Okey, ini adalah menjurus kepada soal-soal kerja dengan ibadat tadi. Kalau kita berbalik kepada kerja yang halal, kemudian mestilah melakukan niat itu kerana ikhlas. Ya, selain kerana Allah SWT, ikhlas juga kita nak buat itu, ya, semata-mata untuk memberikan kebaikan, niat yang baik untuk melakukan keikhlasan, ya, melakukan kerja itu dengan penuh keikhlasan. Di samping ialah kesungguhan, kemudian jujur, amanah, kemudian yang paling penting juga sebagai orang Islam ni kita katakan tadi, menunaikan ibadat-ibadat yang utama. Dia sebagai suatu penghubung sebenarnya. Ya, sebab itu dia tidak boleh kita anggap, maknanya kerja ni sebagai satu kerja, tapi rutin dia sebagai hamba kepada Allah SWT diabaikan. Solatnya pun dia buat acuh tak acuh, puasa pun dia susu-hati dia. Ini bersalahan dari sudut kerja dari sudut ibadat tadi. Okey. Baik, kalau kita berbalik masuk kepada poin bahawa kita dah katakan tadi dalam Islam, kita dah bincangkan pula berkaitan dengan nilai ketakwaan, adanya soal dosa dan pahala. Maka kita masuk pula bagaimana trust perkhidmatan awam. Secara umumnya kalau kita lihat dalam trust perkhidmatan awam ni, dia maknanya secara tidak langsung dia juga sama-sama berkaitan dengan soal apa yang ada dalam Islam pun. Contoh kalau kita katakan berazam meninggikan mutu perkhidmatan, maksudnya kita ni dilantik oleh pihak yang melantik kita. Maka kita mesti berusaha meletakkan bahawa kita diberi tanggungjawab, kita diberi gaji untuk membantu kerajaan, ya, menyediakan perkhidmatan. Ya, maka kita juga kena meletakkan kesungguhan. Ya, berazam meninggikan mutu perkhidmatan. Kan, maknanya kita kena ialah kadang-kadang ada orang yang bila dah dilantik sebagai penjawat awam, dia rasa selamat, jadi ada buat acuh tak acuh. Tapi mesti kena meletakkan semangat bahawa dia kena berusaha untuk meninggikan. Jadi macam kita katalah dalam sebuah syarikat, dia apabila dia berjaya melonjakkan prestasi jualan ataupun marketing sebagainya, maka dia ada satu reward yang akan diberikan. So maknanya kita sebagai kaitan awam juga, kalau kita sentiasa berusaha memastikan tiap-tiap mempunyai dia, maka bila kita mampu melaksanakan tugas itu dengan baik, maka secara tidak langsung kita berjaya meningkatkan mutu perkhidmatan. Begitu juga bekerja dengan penuh tanggungjawab. Ini perkara-perkara trust, ya, tanggungjawab. Ya. Kemudian berusaha mengikis, mementingkan diri sendiri. Ini benda-benda negatif. Ya, bila kita nak bekerja, banyaklah kawan-kawan, majikan, ketua, orang bawahan. So maknanya kena ada suatu saling. Ya. Jadi mementingkan diri ni saya kira itu telah pun bererti menjadi suatu nilai-nilai negatif dalam diri dia. Kemudian kita lihat juga penuh muhibah dan kemesraan. Of course kita sebutkan tadi, dalam keadaan kita sesama manusia ni, kan, untuk memastikan perkhidmatan awam itu sentiasa dalam keadaan yang sempurna, sentiasa jaga kemesraan ni. Maksudnya sentiasa boleh untuk kita membina satu kerjasama. Jadi kalau tak ada kemesraan, kita engkau aku, kemudian pandang pula muka macam nak gaduh kan. Jadi tak adalah satu kemesraan. Kerja jadi tak seronok. Orang datang pejabat dia kata aku jumpa Mamat ni memang tak boleh. Tuan-tuan. Sebab itu dia nak kena bina ni. Bina kemesraan, bina muhibah. Supaya kita rasa okey, kita hormati dia dan dalam situasi yang maknanya kita boleh bekerja, ya. Mungkin dalam keadaan kita mungkin bila ketua ni kita kata saya nak awak cuba settlekan buat satu kumpulan. Tapi satu kumpulan ni bila mana tak ada kemesraan, masing-masing ada dendam kesumat, payah tuan-tuan ni. Jadi
Kalau kita lihat juga bekerja ke arah memajukan pemikiran itu samalah, ya, memajukan pemikiran rakyat, bekerjasama dalam membentang kelemahan dan persatuan negara, berpegang teguh pada ajaran agama. So maknanya dalam Islam kita lihat asas-asas dalam Islam itu telah pun ada dalam perkhidmatan awam. Jadi kita tidak perlu rasa janggal. Ya, sebagai perkhidmatan awam, kita juga sebenarnya sangat-sangat dalam Islam juga sangat-sangat bertepatan dengan apa yang ada dalam trust perkhidmatan awam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ni, kalau kita berbalik pula ni, kita nak masuk pula kepada sebagai penjawab awam tadi, kita dah sebutkan bahawa kita perlu bekerja. Ya, maka arahan demi arahan itu berlakulah. Mungkin dalam keadaan COVID-19 ini, perintah kawalan pergerakan, maka dalam musim pandemik ni lah, kan, kita pun mula rasa kekangan itu. Mungkin kita sebutkan sebelum ini kita kena datang pejabat, kita kena banyak aktiviti berbentuk fizikal, bersemuka, kan. Semuanya itu merupakan satu bentuk yang kita kaitkan dengan soal keperluan untuk memenuhi perkhidmatan. Namun begitu, dalam soal ini adanya suatu arahan perintah kawalan pergerakan seluruh negara, maka di situ merupakan satu perintah arahan daripada pihak majikan, pihak yang melantik kita, ya. Maka di situlah adanya keperluan kita mematuhi arahan-arahan itu. Maknanya kalau kita kata apa yang anda perlu tahu ialah tidak boleh merentah daerah, kan. Selangor ni masih lagi lah kita kata PKP, kan. Hari tu PKPD, kan. Jadi sekarang masih PKP, kan. Jadi kemudian pergerakan hanya 10 km radius itu nak keluar, kemudian hanya 2 anggota isi rumah dibenarkan keluar, itu beberapa perkara-perkara, perintah-perintah dalam kawalan. Contoh kita kata juga pasal perkhidmatan termasuk klinik hospital ini yang dibenarkan operasi, kemudian arahan bekerja daripada rumah. Jadi kerja daripada rumah ni macam saya lah sekarang, kan sepatutnya kena beri babat, tapi arahan untuk bekerja daripada rumah. So kita ni bekerjalah kita. Ya, mungkin kat rumah ni adalah tercampur sikit. Campur kejap-kejap lapor pergi ke dapur, kan. Kadang-kadang anak pula kacau. Ya, kalau tak anak kacau, isteri pula kacau. Macam-macam. Dia boleh kekacauan itu boleh berlaku. Ya. Jadi nak berbincang melalui talian begini. Ya, tetapi kerja tetap juga kena buat. Maknanya dalam tempoh, kalau kita kata pagi pukul 8 tu dah boleh punch, maknanya kena hantar share location kita. Ya. Jadi ini antara beberapa perkara yang kita sebutkan tadilah pelaksanaan perintah kawalan ini, pergerakan ini. Jadi kita mengikut kepada apa yang disarankan oleh pihak pemerintah. Jadi kalau kita berbalik kepada dalam situasi kita musim pandemik ini, yang pertamanya kita lihat tadi ialah kita kena bekerja juga. Cuma bekerja kita itu nampak lebih nampak santai lah di rumah, kan. Sebab itu masa awal dulu tengok guru-guru pendidik antara orang yang dicemuh. Dia kata apa ni, cikgu-cikgu ni makan gaji buta, cikgu budak-budak tak pergi sekolah, kan. Kan, cikgu-cikgu adalah yang menjadi sasaran, ya. Mungkin pendidik bersama, tapi dalam bentuk kita hari ini guru-guru, ya, sebenarnya mereka juga bukan hanya duduk kosong saja, tuan-tuan. Maknanya dia kena buat prepare untuk PDPR dan seumpama. Saya kira dia benda ni nak kena dijelaskan, ataupun hari ni kita dah jadi kebiasaan dah bahawa kita kerja ni tetap juga kita melaksanakan tugas kita daripada rumah. Contoh kalau kita balik bahawa peranan penjawat awam ni dia tidak terjejas pun. Kalau kita lihat dari segi faktor kesihatan, kita punya nurse, doktor-doktor macam mana sampai nak mogok dah dia orang ni, yang dilantik sebagai kontrak ni, tuan-tuan. Sebab dia punya tekanan kerja. Hari ni orang nak masuk ke hospital berderet, Allah ya karim, ya. Jadi kita lihat itulah penjawat awam menjadi benteng kepada penyelesaian kepada segala masalah manusia ni, faktor kesihatan dan juga keselamatan. Kesihatan lah. Kemudian keselamatan, polis yang terpaksa meronda nak memastikan pintu kedai-kedai ditutup ikut waktu dan seumpamanya. Itu merupakan penjawat awam. Saya kira kita tidak boleh nak menafikan tentang keterlibatan ataupun sumbangan penjawat awam ni. Kalau kita berbalik kepada guru-guru, of course hari ni anak-anak yang nak periksa macam saya hari ni, kan. Jadi anak-anak ni ada anak sekolah tadika pun dia nak kena PDPR dia. Yang sekolah kebangsaan pun nak PDPR dia. Orang rumah pula cikgu, dia pula kena mengajar. Jadi saya pula jadi guru besar sekarang ni kat rumah saya ni. Kan. Maknanya kalau ada anak-anak mana kelas kita tengok. Jadi kita pula terpaksa begitu, tuan-tuan ni. Jadi nak memastikanlah supaya tak tercicir.
Walaupun sebenarnya kesan dia besar jugalah. Jadi budak ni dalam PDPR ni setakat mana? Cikgu tanya pun kadang dia tak jawab. Itu macam-macam lah ujian-ujian kan. Ya. Jadi kalau kita lihat ni pelbagai platform digital e-pembelajaran dan juga media sosial, maknanya pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ya. Jadi saya kira mungkin tenaga-tenaga pengajar pendidik di politeknik pun samalah, ya, maknanya kita mengajar dalam bentuk yang begitulah. Ya, mungkin itulah ruang yang ada, maka kita teruskan didik. Sebab anak-anak ni kalau kita tak didik, pelajar-pelajar kita tak didik, jadi begitulah. Dia jadi satu kelompongan dalam tempoh 2 tahun ni. Ya, nak SPM ataupun nak beberapa periksaan besar ni, dia jadi satu kelompongan. Ya, untuk kita nak backup balik. Ya. Maka dalam prinsip dasar-dasar kerja di rumah ni juga kita lihat tentang apa yang kita sebutkan tentang arahan-arahan, tugas-tugasan itu tetap juga perlu dibuat. Ya, sentiasa berada di rumah dalam tempoh bekerja, sentiasa boleh dihubungi, sentiasa bersedia untuk hadir ke pejabat. Ini antara peraturan-peraturan. Bila mana kita kerja kat rumah, asasnya tetaplah kita dikira sebagai waktu bekerja. Kena share location jam 8.30. Kalau pukul 9 nanti kena punch out pula, kena bagi. Kerana ada sebahagian daripada ketua-ketua jabatan dia minta ujian integriti, okey, sila share location anda jam 2 petang. Ni kat rumah ke ataupun dia buat Grab? Kan? Macam-macam kan kita punya kita punya semasa dalam tempoh PKP ni, mungkin ada pelbagai bentuk. Ada orang yang mengambil kesempatan di atas setiap daripada kerja, ya. Jadi mungkin ada yang tak berada di rumah tapi mungkin dia ada buat kerja-kerja sampingan. Maka itu mungkin cabaran-cabaran lah. Okey. Kemudian kita lihat mematuhi semua, tetap sebagai penjawat awam ni juga kita terlibat juga ni tuan-tuan ni dengan aturan-aturan. Mungkin kalau kita kata nak merentah daerah, ya, kalau kita kata diberikan kebenaran tarikh kita keluar daerah tu bila dan balik, kan ada kes-kes yang tertentu. Kadang-kadang bila dah orang kata kalau sampai kantoi kantoi lah kita kata, minta kebenaran tarikh sekian tapi balik lewat, kita nak keluar tapi macam-macam. So sebenarnya ni peraturan-peraturan ini kita sebagai penjawat awam ni, dia sangat-sangat mudah, ya, untuk dikenakan tindakan tata tertib. Sebab itu dalam soal ini ini menjadi satu yang perlu kita ambil sebagai penjawat awam ni. Seolah-olahnya banyak sudut yang boleh diambil tindakan. Jadi seolah-olahnya kita kena solid. Dia jadi orang kata insan suci lah. Insan yang suci. Sebagai penjawat awam ni kita kena jaga banyak sudut. Ya, takut nanti kalau kita kata kena saman pula. Kita jenis berkeliaran kat rumah. Orang kata sudut rumah kita berkeliaran. Tiba-tiba tak pakai face mask pula. Contoh itu ditangkap. Jadi maknanya kena keluarkan saman. Pada ketika itu kadang-kadang image sebagai penjawat awam ataupun seumpamanya ini boleh memberikan kesan, ya, kepada kita, status kita sebagai penjawat awam. Cuma maknanya kalau kita lihat tadilah tuan, sentiasa boleh dihubungi. Ini perkara yang utamalah dalam keadaan kita boleh dihubungi waktu kerja. Ya, bos nak kata okey, sediakan itu dalam talian, ataupun hari ni kadang-kadang telefon di office tu dia boleh direct kepada handphone. Senang. Jadi setiap apa tu semua dapat dijawab. Kemudian mematuhi undang-undang peraturan perkeliling ini sama tadi, melaporkan pekerjaan dia secara mingguan dalam borang yang telah disediakan, sama juga. Ya, maknanya oleh kerana tuan-tuan sebagai penjawat awam, saya juga penjawat awam, so konsepnya adalah sama. Kena buat satu isi borang. Apa kita punya laporan harian kita. Ya, nak buat harian pun boleh, nak buat mingguan pun boleh, ikut kepada sediaan. Kemudian kita tuliskan apa yang kita nak. Kita yang rancang apa yang kita sediakan pada tempoh kita berada di rumah. Okey. Ya, maka kalau kita lihat dalam isu ini, banyaklah yang menjadi tanggungjawab ni kalau kita berbalik kepada permohonan kebenaran bertugas ke pejabat. Ya, hatta kalau kita kata kita nak keluar pun, sebenarnya kalau kita keluar daripada rumah, contohlah kita nak pergi ke pasar raya. Kan? Kita kata suruh duduk kat rumah, tapi orang rumah kata abang awak pergi belikan saya ni. Dia pergi kat pasar raya, tuan-tuan. Sebenarnya waktu pasar raya ni, kadang kita pergi pasar raya bukannya boleh masuk macam dulu. Kita kena beratur pula. Kadang-kadang 2-3 jam kita terpaksa keluar. Jadi tuan-tuan, kalau kita berbalik kepada prinsipnya begitu, seolah-olahnya kita sudah mengambil waktu bekerja. Kan? Ini memanglah orang kata konflik. Kita bekerja di rumah. So maknanya bekerja di rumah ni mungkin seolah-olahnya kita nak kena menghadaplah dengan komputer ke, ataupun kita sentiasa ready.
kalau mungkin tak adalah kerja tu nak sentiasa setiap minit tu kerja, melainkan kalau memang tugas kita tu setiap minit mesti akan ada arahan-arahan baru. Macam kita jaga saham pula. Setiap minit kita akan tengok. Tapi mungkin dalam tugas-tugas kita seperti ini mungkin ada kerja-kerja yang mungkin boleh kita skip ya kalau di rumah. Tapi asasnya di rumah. Asalnya di rumah. Begitu juga kalau kata permohonan untuk bertukar di pejabat, kita kata dekat rumah dah habis dah. Kerja yang saya bawa balik itu dah selesai dah. So kita kena pergi pejabat. Itu pun kena pejabat kena ada kebenaran lah. So kita akan tengok itulah menjalankan sosialnya, kena jaga beberapa syarat-syarat tu lah. Ya, face mask, jaga jarak itu nanti kalau di pejabat kalau kita tengok pula. Ya, ini pun berkaitan dengan laptop. Mungkin ada juga staff-staff kita, staff-staff sokongan. Kadang-kadang mereka ni adalah orang penting dalam menyediakan data dan maklumat. Jadi kadang-kadang mungkin pegawai-pegawai ni bila balik dia ada laptop masing-masing, tapi mungkin ada staff-staff yang di peringkat sokongan dia kata, "Tuan, saya laptop pun tak ada. Laptop ni dengan handphone je, lepas tu berebut pula dengan anak." Allah ya karim. Tuan-tuan ni sedih juga. Jadi staff-staff sokongan ni nak buat kerja macam mana? Ada kata laptop tak boleh. Jadi kat situlah kadang perlu juga ya untuk kita berikan dia pinjaman laptop kalau ada lah. Tapi kalau tak ada ni maknanya untuk staf-staf bawahan ni kadang-kadang staf-staf sokongan ni dia perlu untuk hadir ke pejabat untuk dia jana demi kerjanya melalui komputer di pejabat. Okey. Tapi ini adalah yang kita lihat kalau sebenarnya keperluan untuk diselesaikan kerja, sebab ialah kita kata staf sokongan ni dia menjadi tonggak ya, pegawai dia tidak boleh bekerja dalam keadaan tidak dibantu oleh staf-staf sokongan. Sebab itu saya kira staf sokongan ini sangat-sangat penting. Dia juga kena disediakan prasarana itu untuk memastikan bahawa kerja mereka dapat dilaksanakan. Okey. Kemudian kalau kita balik semula kepada pandemik 19 ini, sebenarnya ialah kalau kita merenung tentang kesusahan ataupun kita sebutkan tentang kepayahan tu, maka kita rasa macam tidak tenteram. Tapi kita berbalik semula ya, bahawa dalam situasi COVID hari ini kita kena reflect bahawa kita nak meletakkan istilah kesabaran, kemudian kita menjadi orang yang tenang, berfikiran matang, kemudian kita juga menjadi orang yang sentiasa melihat ya, dalam keadaan kita ni sama-sama musim pandemik, orang yang ada kerja ke, orang yang dibuang kerja ke, kita berada pada waktu yang sama. Mereka tetap cari makan, kita ada nak cari makan. So dalam situlah kita akan boleh menilai. Sebenarnya kita cuba menghargai yang kita menilai. Sebab itu dari segi refleksi diri, saya nak sebutkan tentang COVID ini harus dijadikan sebagai suatu yang kita kata momentum untuk kita membina rasa kebersamaan. Kalau kita boleh bantu. Mungkin dari sudut kerja-kerja sukarela lah. Mungkin kat situ juga perlu ada kebenaran. Ada consider juga kalau sekiranya tuan saya terlibat untuk NGO untuk membantu rakan-rakan setaman, rakan-rakan setempat untuk kita mengedarkan makanan. Mungkin kat situ kalau perlu untuk dimaklumkan kepada ketua jabatan bahawa kita tidak berada di rumah untuk hari ini, 3 hari ini, seminggu 3 hari saya terpaksa terlibat dengan NGO. Saya kira kalau sekiranya perlu untuk dimaklumkan, saya kata perlu. Ya, untuk membolehkan sekurang-kurangnya ketua jabatan tahu bahawa dia terlibat dengan aktiviti-aktiviti NGO. Asasnya dalam isu ini ialah maklumkan saja kepada ketua jabatan. Tapi kalau kita nak sebutkan tadi, maknanya kita sendiri meruntuhkan tembok individualistik ni. Kerana kita duduk kat rumah ni, kalau kita banding orang lain kita duduk kat rumah ni, alhamdulillah gaji masuk. Orang yang kat luar ni terpaksa korek sampah nak cari makan kita ni. Jadi Allah ya karim. Sebab itu kadang perlu juga kita syukur dengan rezeki gaji yang diperolehi, jadi kita santuni mereka. Jadi kalau kita tengok tu ada gambar polis, kan ada yang ketua polis pergi, itu pun sebab hari ni kadang-kadang orang memang terdesak juga dalam soal itu ya. Baik. Ini kalau kita berbalik tadilah dalam soal di pejabat sama juga, maknanya kena jaga kalau yang ditugaskan untuk pergi pejabat mungkin dalam 40% kena hadir ke pejabat, maka kena jagalah tuan-tuan ni. Maknanya memang new normal lah. Nak sembang-sembang dekat meja-meja makan, nak bertepuk-tepuk ke Allah ya, nak apa, ini semua nak kena elakkan. Dia kena ada penjarakan. So kena sentiasa untuk hand sanitizer-nya, kemudian kalau dalam keadaan nak memastikan kita punya ruang pekerjaan kita itu selesa untuk tidak seperti terperap ataupun terkurung. Okey.
Kemudian dalam situasi ini juga kita lihat tentang ada juga kemerosotan nilai-nilai, maknanya dalam keadaan kita hari ini kadang-kadang ada yang menyebabkan kita rasa orang kata mood, kemerosotan kerja, stres kan. Kita nak buat kerja, contohlah biasa kita buat kerja kerja ekstra sampingan, hari ni tak boleh. Jadi akan menyebabkan nilai-nilai integriti, nilai-nilai pada dirinya itu mungkin akan berlaku kemerosotan. Ini banyaklah faktor ini, ya. Sebab itu faktor-faktor kemerosotan ini mungkin kalau kita lihat sama ada dari sudut individu itu sendiri yang dia rasa drop down. Mungkin hutang-hutang sebelum ni dia tak boleh nak pusing dah, sebab sebelum ni dia kerja keluar malam sebagainya cari side income, tapi oleh kerana dia uji macam ni akhirnya dia drop, sebab mungkin dirinya sendiri dia tidak dapat nak menerima hakikat, tapi benda ni itu harus kita bentuk. Kita boleh panggil untuk sesi kaunselor untuk panggil untuk sesi kaunseling ni supaya boleh hari ni orang kata masalah mental juga sangat-sangat kritikal, tuan-tuan, ya. Jadi kalau ada nampak murung, rasa ni, memang sepatutnya elok kita ada buat satu program komunikasi seperti ini yang boleh bertanya, ya. Kalau kita kata bos boleh tanya apa perkembangan, tanya ke kalau kita segi ketua unit kita tanya macam mana kehidupan anak-anak buah kita. Penting, tuan-tuan, untuk kita bercakap. Ni macam suami isteri jugalah, isunya dia kena bercakap, ya. Sebab ada individu ni dia murung je. Harap-harap kita tak naklah dia mengambil keputusan. Contoh orang datang bekerja ni, kita tak tahu latar belakang ni. Kot hutang piutang dia dengan alung sana alung sini, kot dengan adik-beradik pula ada masalah. Tiap-tiap orang tu ada masalah masing-masing. Sebab itu kadang-kadang dia kena ada two way communication, ya. Mungkin ada yang ambil cakna berkaitan mereka, ya. Kemudian dalam isu ini juga mungkin kepimpinan, ya. Mungkin kadang ialah dalam situasi macam ini kadang bos juga kena ada rasa kebersamaan. Mungkin ada staff-staff dia kata, bos saya minta izin untuk saya nak buat Grab, gitu kan. Tapi sebenarnya tak tahulah kan. Sebenarnya kalau buat Grab ni ada juga staff-staff kita ni yang kadang dia buat side income tu buat Grab. Tapi buat Grab ni tak boleh lah waktu berjabat. Lepas pukul 4.30 dia boleh on buat Grab. Contoh begitulah kan. Hari ni tuan-tuan, kita ialah kadang-kadang gaji kita ni ada sebahagian tu yang mencukupi ataupun kadang-kadang kehidupan mereka itu menyebabkan gaji seolahnya rasa tak cukup, ya. So itu yang mereka yang mungkin ada banyak komitmen dan seumpamanya, tapi sepatutnya dia kena uruskan kewangan itu. Jadi mungkin budaya, kemudian institusi itu sendiri, maka adalah banyak-banyak faktor yang boleh menyebabkan integriti itu boleh merosot. Dan dalam situasi apa pun sebagai penjawat awam ni, apa juga faktor kemerosotan itu kita kena berbalik. Sebab itu dari perkhidmatan awam dia menjadi suatu kita nak cegah dengan tindakan tata tertib. Ini pun satu hal jugalah. Mungkin dari sudut orang undang-undang kita kata nak ajar orang ni dia kena undang-undang, kan. Kita tak boleh nak kata nilai sangat. Jadi kadang orang ni dia tak nampak. Jadi bila mana dikuatkuasakan melalui undang-undang, baru dia ada berkata ada akai sikit lah. Jadi tahu tak, kita waktu bekerja sekarang ni awak kena jaga ni. Sepatutnya kita harapkan supaya dia tu sedar. Sepatutnya kamu sendiri tahu tentang kamu sebagai seorang kaki tangan awam, kamu tak boleh keluar pada waktu sekian. Contoh begitu. Tetapi kadang-kadang ada sifat sikap kita ni yang kita kata apa pula bos aku bukannya tahu pun, contoh begitu, tuan-tuan. Jadi akhirnya undang-undang dijadikan sebagai suatu benteng untuk kita membentuk dia. Macam juga kita kat sekolah, tuan-tuan, kan. Mak bapak ni hantar anak tu sekolah sebabnya dia mengharapkan supaya undang-undang di sekolah itu, peraturan di sekolah itu membentuk diri dia. Kalau kita kata memang kalau budak tu datang memang baik, alhamdulillah lah. So peraturan itu sebagai seorang kata backup saja. Tapi kalau ada memang budak ni yang datang memang nak dibentuk melalui undang-undang, ketetapan peraturan sana peraturan sini, jadi secara tidak langsung dia akan menjadi orang yang berdisiplin. Okey. Jadi itulah yang kita nak sebutkan tadi. Dalam situasi ini, dalam perkhidmatan awam juga dia ada undang-undang tata tertib pula, tuan-tuan ni. Jadi kita terikatlah dalam soal menjaga supaya kita tidak diambil tindakan tata tertib. Jadi semua pegawai perkhidmatan diminta menjaga nama baik perkhidmatan awam dan tidak melakukan aktiviti yang dilarang sepanjang tempoh PKP ini seperti yang diarahkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Contohlah, ya, kena jaga nama baik. Sebab kita tadilah, kita sepatutnya suci. Penjawat awam ni soalannya suci. Maknanya jangan buat, sebab
takutlah tuan ni dia bila tindakan tertib ni berkaitan dengan soal pencen ke, kod dibuang kerja ke, Allah, banyak benda yang akan berkait dengan soal kesan daripada tindakan tertib. Okey, maksudnya kat sini lah ni, keluar rumah tanpa sebab, lepas tu apa ni, kadang-kadang kita viralkan pula jenis nak bercakap, nak maki orang. Kita semua ni cakap mudah je tuan ni. Jadi ini perkara-perkara yang sepatutnya pakai penjawat awam dia kena bertenang. Jangan menjadi orang yang terlalu mudah untuk mengeluarkan statement, kemudian nak merakam, contoh ada polis nak ambil ke, macam-macam hari ni kita boleh tengok kan. Dia rakam je kawan tu, polis nak ambil dia rakam kawan tu, lepas tu dia maki hamun pula lagi. Jadi sepatutnya kita sebagai penjawat awam ni kena bawa bertenang. Fikir dia punya long term punya kesan. Sebab kadang-kadang hari ni kita punya orang kata jabatan netizen. Netizen ni dia akan background kita, dia tengok kita ni, kau ni kerja apa ni? Dia boleh tengok dia kata FB, dia masuk kepada keluarga kita, macam-macam tuan-tuan. Hari ni kita sangat-sangat terdedah kepada orang membongkarkan siapa kita sebenarnya. Jadi lebih baik sebagai perkhidmatan awam ni juga, kalau sampai kepada tahap yang seperti itu, ini akan memberikan imej yang tidak baik kepada perkhidmatan awam. Okey? Dan juga bakal berdepan dengan hukuman lah. So asasnya dalam kita berada di sini, penjawat awam tu memahami, menghayati dan juga membudayakan kelakuan sebagai penjawat awam lah. Kita ini sepatutnya rasional dan tertib ni. Jadi sepatutnya kalau kita boleh faham, orang itu boleh, staff itu boleh faham, kita kata sepatutnya dia kena faham. Ya. Yang pertama tu maknanya pembangunan modal ihsan. Maknanya kita punya minda ni minda yang kelas pertama lah kan. Kita dah tahu dah kita dilantik, sepatutnya kita kena faham tentang pelaksanaan tertib ni. Kemudian kita juga kena memahami tentang apakah dia tindakan-tindakan yang boleh dengan tak boleh, do and don'ts. Kemudian menghukum pegawai yang melakukan kesalahan. Itu sebabnya rasionalnya supaya kalau kita ambil tindakan, mungkin sebelum kita ke peringkat atas, mungkin di peringkat jabatan, di peringkat politeknik sendiri, di peringkat organisasi itu sendiri boleh mengambil tindakan dulu, bagi nasihat, bagi teguran sebelum kita panjangkan kepada yang lebih tinggi. Contohlah kalau kita kata kot ada anak-anak kan, kot ada terlibat dengan kes-kes bully dan sebagainya, kadang-kadang kita kata settle dulu. Kita tak nak nanti kalau kita terus main polis je, telefon polis, dia memberikan kesan. Jadi kita bincang, dia kata kalau boleh jangan buat begini. Itu. So maknanya sama juga sebagai ketua jabatan, barangkali ada staf-staf kita yang nampaknya ada masalah, so kena panggil bincang, apa sebenarnya masalah. So kita cuba memahami dia. Kat situlah ya antara perkara yang rasional tata tertib ni. So maknanya dari sudut latar belakang peraturan-peraturan ni, kita terikatlah ya dengan peraturan pegawai awam ni, kelakuan tata tertib 1993 ni ada beberapa pindaan-pindaan lah ya, tahun 1993 dan 2015 yang terkini berkaitan dengan pindaan hukuman, turun gaji, turun pangkat. Ini dari sudut ya banyak perkara lah berkaitan dengan tindakan tata tertib. Ya, ini mungkin kesalahan dia semasa dia ada, tapi mungkin juga dalam situasi sekarang ini, bila musim-musim pandemik macam ni, kita kata contohlah kalau kita kata cuti tanpa izin, ataupun kita kata suruh berada di rumah tapi kita berada di luar rumah, kita tak punch in. Kan, kita tak bila kata share location tak share. Contoh ini dikira sebagai boleh menyebabkan tindakan tata tertib. Tuan-tuan ya. Jadi bila bos kata share location anda sekarang, dia pun share kan, tapi dia tak share ataupun barangkali dia berada di luar, dia maknanya tak berada di rumah. So maknanya secara tidak langsung dia boleh memberikan imej yang tidak ada, mungkin barangkali boleh diambil tindakan tata tertib. Sebab itu ini nak kena jagalah dari sudut itu ya. Kemudian tata laku ialah yang macam manusia, tertakluk kepada penyeliaan pihak atasan dengan sendirinya penetapan kelakuan itu dalam merupakan satu arahan. So maknanya kadang-kadang dalam situasi seperti ini, apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh pihak pentadbir adalah merupakan satu arahan. Maka ialah kita sebagai penjawat awam ni, dia ada bos kepada bos, bos kepada bos. Kan? Jadi kadang-kadang dalam situasi ini, kadang kita berkata berapa banyak bos kita nak bos ini kata begini, kata ini. Sebenarnya nak kena ini pihak pentadbir sendiri yang kena uruskan. Siapa yang harus guide orang ini ataupun yang memberikan arahan. Jadi kat situ, jadi apa-apa arahan ni kena tengok ni supaya jelas ni. Kadang-kadang arahan juga perlu jelas setiap daripada, sebab arahan ini akan memberikan kesan setiap daripada tindakan. Kalau sebenarnya orang tu dia salah faham tentang arahan pun masalah juga ya. Baik. Contohnya kalau kita kata ini contoh-contoh pelanggaran lah, membelakangkan tugas awam untuk kepentingan peribadi. Dia sama juga, walaupun dalam musim pandemik ni saya kira sepatutnya dia duduk kat rumah tapi dia buat kerja-kerja yang lain.
Ya, tugas-tugas rasmi dia. Contohnya, yelah kita tak nafikan lah hari ni kan, kalau kadang kita online kan, buat bisnes pula kan, sepatutnya gitu kan, macam-macam kan. Tapi dari satu itu contoh pelanggaran. Kemudian berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan nama ataupun mencemarkan imej, ya, yang disebabkan kesalahan-kesalahan jenayah. Time-time inilah dia buat hal. Hatta kepada jenayah ni bukan jenayah civil saja, jenayah-jenayah syariah, berkhaluat, boleh berjudi. Ini sebenarnya boleh dikaitkan dengan peraturan perkara 4/2 ni, maknanya merujuk kepada pegawai tidak boleh berkelakuan dan memburukkan imej perkhidmatan awam. Ya, sebab itu kalau saya sebagai pendakwa ni, bagi kes-kes yang melibatkan perkhidmatan awam, contohlah ditangkap haluat, ya, so maknanya memang muka jadi hijau lah. Muka jadi hijau, jadi takut lah tuan-tuan kan, sebab ialah melibatkan hukuman. Jadi hukuman tu jenayah syariah juga dikira sebagai satu kesalahan yang diambil kira sebagai yang boleh menjejaskan imej dia. Okey, ingat ada lagi berapa minit. Macam gangguan seksual ini pun kes-kes civil lah. Okey. Ini pekerjaan luar. Ini maknanya kebenaran. Ini kalau dengan kebenaran ketua jabatan, tak ada masalah, itu boleh dibuat, ya. Ini juga tidak boleh buat kerja luar kecuali dengan izin. Itu tadi mungkin asasnya ialah perlu kebenaran. Maklumkan kepada ketua jabatan apakah tugas yang kita nak buat, dan kalau sekiranya ada kebenaran, pada asasnya tidaklah bercanggah ataupun tidak bersalahan. Sama juga dalam isu-isu membuat pernyataan awam ni, saya nak sebutkan juga ni, kita hari ni kita mudah sangat kadang kita type dalam apa-apa isu ni, kadang kita keluarkan statement kita macam-macam. Kita jadi orang yang kadang nak pro ke, nak bantah ke kan. Ya, tapi saya ingat mungkin ada grup-grup yang memang kalau perkhidmatan awam ni dia nak kena jaga tu, sebab setiap statement kita tu kadang ada orang yang akan merekodkan kita. Jadi kalau kita kata bercanggah pula kita jadi pembangkang kerajaan ni secara umum, secara jelas begitu, dia akan boleh menyebabkan diambil tindakan tertentu lah. Contohnya kita terlibat dengan ceramah, buat ulasan-ulasan, ya, menyuarakan perasaan tidak parti melalui kenyataan tak akhbar, buat bertenang. Maknanya kena bincang. Setiap statement itu perlu dilihat kepada baik, buruk dan kesan jangka pendek dan jangka panjang. So maknanya sebagai penjawab yang berkualiti, kita berbalik kepada keunggulan peribadi lah, berbalik kepada nilai diri tadi. Kemudian sentiasa profesionalisme, maknanya profesional. Kita buat tu secara yang bersifat profesional, ada nilai dan etika yang sempurna. Ya, sebab kita nak memastikan bahawa kita menjadi seorang penjawat awam yang berkualiti. Bukan pada waktu ini, tapi sepatutnya sepanjang tempoh kita menjawab jawatan awam itu sewajarnya kita menilaikan tentang kualiti sebagai penjawat awam. Ini berbalik kepada integriti lah tuan-tuan, ya. Sebab memang ini merupakan satu ujian lah, ya. Minta maaf, ya. Macam suruh berhenti je ni kan. Tapi asasnya kalau kita sebutkan tadi, integriti itulah nilai yang ada pada seseorang penjawat awam. Sebab dalam keadaan kita semasa kita dilantik sebagai penjawat awam ni, kita perlu ikut aturan. Sebab itulah nilai integriti yang perlu ada. Tetapi sepatutnya kalau kita dah lepas pun dah lepas daripada pencin dan sebagainya, kita juga perlu berintegriti. Sebab integriti itu bukan hanya kepada manusia, tapi integriti itu nilainya itu lebih besar ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya berbalik kepada maksud yang sebutkan juga, nilai-nilai seperti mana benar, amanah dan juga bijaksana. Okey, saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam maksud wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah kata, ya, tuntutlah dengan harta kekayaan di atas dunia ni. Allah kita suruh cari, ya, carilah untuk apa-apa yang atas dunia ni sebenarnya untuk akhirat. Tapi jangan lupa tentang nasib kita kat dunia. Maknanya tujuan utama hidup kita ni sebenarnya matlamat kita ialah hari akhirat sebenarnya. Ya, dan dunia ini, tapi jangan lupa tentang nasib kita kat dunia. Maka hendaklah kita berbuat baik sebagaimana Allah membuat baik kepada kita, dan jangan kita melakukan kefasadan, kerosakan. Kerosakan itu sama ada kepada manusia sendiri ataupun lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi secara umumnya tuan-tuan, alhamdulillah sampai dah penutup ni. Tekan ujung dah sebenarnya. Jadi sebenarnya saya nak sebutkan sebagai penutup ni,
tempoh PKP ini seharusnya dijadikan ruang untuk kita bermuhasabah dirilah sebenarnya, untuk mencari etika, tanggungjawab yang barangkali sebenarnya muhasabah tu maknanya dalam keadaan kita hari ini, apa yang berlaku sekeliling kita jadikan muhasabah. Mungkin Allah nak turunkan bala yang berpanjangan ini sebenarnya mungkin disebabkan kita manusia ni yang dah tak ada nilai-nilai diri, tidak mempunyai etika. Jadi itulah musibah yang akhirnya kita rasa musibah ini terus berkekalan, tak terangkat, tuan-tuan, sebab atas kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kita tak nampak tu sebenarnya, mungkin nilai-nilai itu yang menyebabkan dosa-dosa kita, menyebabkan Allah terus turunkan. Sebab itu kena banyak istighfar, muhasabah diri, sentiasa menjadikan kehidupan kita ini memberikan kebaikan dan manfaat. Jadi saya kira mudah-mudahan kita terus menjadi seorang penjawab awam yang cemerlang, bukan sahaja kat dunia tapi juga cemerlang di akhirat. Jadi saya kira sekadar itu sajalah kot perbincangan kita ataupun perkongsian kita berkaitan tajuk etika dan tanggungjawab kita dalam musim pandemik ni. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini memberikan kebaikan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Semoga dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustaz, kita tak sediakan air. Ya. Baiklah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Zainal Abidin bin Haji Kusmin di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga ia menjadi iktibar dan panduan buat kita semua.